Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk episod kali ni saya nak cerita atau kongsi pengalaman tentang Flash. Saya sebenarnya jarang guna Flash tapi just saja nak sembang lah kan. So dulu ada satu ketika dulu macam satu kontroversi lah antara jurufoto wedding dan juga jurufoto press yang mana ada jurufoto wedding mengatakan bahawa press fotografer ni macam tak pandai ambil gambar lah kan. Kebanyakan sebab apa? Sebab tak pandai ambil gambar. Kebanyakan bila dia orang tengok gambar-gambar press ni atau fotojurnalis ni, kebanyakannya dia guna direct flash tau. Antara direct flash dengan bounce flash. So sebelum kepada adik kakak nak tahu apa maksud direct flash dan bounce flash tu ialah macam ni lah. Kalau direct flash maksudnya flash ni, cahaya flash ni dia terus ke depan tu. Okay, kalau bounce flash pula maksudnya sama ada dia bounce ke atas atau ke kiri ke kanan tu. Maksudnya dia bukan direct kepada subjek tu lah. Ini maksud direct flash, ini maksud dia bounce flash Dan kebanyakan orang yang shoot wedding dia memang akan menggunakan bounce flash. Sebab apa bounce flash ni? Yang mana yang tak tahulah kan, yang mana dah tahu tu dia tahulah. Bounce flash ni pasal cahaya dia akan jadi lembut tau. Bila cahaya daripada flash ni bounce ke atas, terutamanya ceiling ataupun ceiling yang putih, sebelakang subjek biasanya akan menghasilkan cahaya yang lembut lah, dan biasanya tak ada shadow lah. Kalau ada pun shadow dia soft lah. Dan manakala press photographer pula ramai yang gunakan direct flash ni. Bila direct flash ni biasanya kesan dia cahaya agak kuat dan shadow belakang tu agak kasar atau keras lah. Dia macam hard light tu. So memang dari segi cantik tu memang cantik lagi lah bounce flash, pasal dia soft lah, warna dia nampak cantik. Ni maksudnya antara estetik lah, kesan cantik dan juga kesan hard light tu. So timbul persoalan lah kan, kenapa orang kata apa, jurufoto lah, ada jurufoto yang tak tahu kerja press ni, dia kata nampak macam bagus-bagus je press tu kan, ambil gambar pun direct flash kan. Dia ada sebab dia guna direct flash tu, bukan bermaksud jurufoto press tu dia tak pandai ambil gambar kan. Ada sebab dan reason dia, dan kenapa kebanyakan wedding photographer dia gunakan bounce flash. So cuma saya dah nak bagi tahu lah, yang kontroversi tu sebenarnya bukanlah kontroversi yang orang kata apa gila-gila punya kan, just lebih kepada gurauan saja. Yang cakap tu pun dia tahu juga kerja flash tu macam mana kan. So kepada yang tak tahu kenapa, apa kelebihan bounce flash dan juga direct flash ni. Okay, bounce flash macam saya beritahu tadi, kalau kita bounce, cahaya dia lembut, memang lembut lah, terutamanya untuk wedding memang sesuai lah. Kita bounce ke atas, bila cahaya yang turun ke bawah tu dia lembut, maksudnya cantik lah kan. Dia tak ada hard shadow kat sini mata kan. Belakang pengantin atau subjek tu biasanya dia akan soft light tu. So kebanyakan press pula dia ramai yang guna direct flash. Bila direct flash, biasanya shadow tu akan kasar dekat belakang subjek tu. Okey, salah satu sebab dia kenapa press photographer guna direct flash, sebab recycle time tau. Press ni keutamaan yang pertama mendapatkan momen gambar tu, dan cantik tu nombor 2 tau. Bukan bermaksud gambar press ni semua tak cantik, tapi maksudnya kalau dia dapat gabungkan dua dalam satu, cantik dari segi estetik ataupun dari segi seni tu, dan juga momen pun terakam, orang kata terakam dalam suasana yang berseni kan, itu lebih bagus lah. Tapi keutamaan nombor 1 memanglah momen. Contohlah tiba-tiba ada pemimpin ke ataupun subjek tu shake hand dengan pemimpin luar, ataupun dia tiba-tiba berlaku suasana yang momen yang bagus lah, tapi dia orang kata berlaku secara spontan kan. Kalau kita guna direct flash, kita boleh burst banyak shot tu. Contoh dalam 4-5 shot kita boleh burst flash. Recycling time untuk kapasitor flash ni dapatkan balik tenaga untuk bounce full power lebih cepat berbanding dengan bounce. Kalau kita ambil bounce flash, contohlah ada momen pemimpin tu tengah bersalam dengan pemimpin lain ke, dengan yang bergurau ke, dengan tetamu ke apa kan. Okey, mungkin masa kita shoot first tu momen dia okey dah, tapi momen kedua tu sebenarnya lagi okey, tapi bila sebab kita bounce kan, untuk dapatkan cahaya yang kuat untuk second recycle time tu ambil masa tau. So kita dah miss orang kata apa, kita dah miss shot kedua yang sebenarnya momen dia lebih cantik daripada, ataupun momen dia lebih lah, suasana dia mungkin senyum ke ataupun reaksi gesture tangan ke apa benda kan, lebih bagus daripada momen pertama. Tapi sebab kita bounce, bila bounce dia ambil masa untuk recycle kapasitor dia, biasanya kapasitor lah, untuk shot kedua.
So bila kita ada tembak secara burst kan, first shot, second shot, so gambar kedua atau gambar ketiga tu kebarangkalian akan jadi gelap tau. Mungkin shot keempat baru dia terang. Pasal tu kalau kebanyakan press dia guna direct flash, pasal direct flash ni recycling time dia tu agak singkat lah kan. Pasal dia tak perlu nak biasanya kalau kita bounce ni dia akan gunakan power yang lebih banyak berbanding dengan direct. So kalau kita pakai direct ni kan, kita boleh continuous shot macam 5 frame per second, ataupun kita just burst kan, memang gambar tu akan jadi terang berbanding dengan kalau kita pakai bounce tu. Kalau dekat luar apa ni, kawasan terang tak ada masalah. Ni kawasan indoor, dalam hotel ke dalam dewan ke benda macam tu kan, memang biasanya kita akan pakai direct flash, kecuali ada momen-momen tertentu lah, macam pemimpin ataupun subjek kita sedang berucap di rostrum kan, benda tu kita boleh bounce, pasal kita tak ada nak kejar momen apa sangat. Pasal kalau kita terlepas gesture pertama, mungkin ada lagi 2-3 lah, pasal kebanyakan pemimpin kalau dia berucap tu mungkin lebih daripada 5 minit kan, so kita ada banyak masa berbanding dengan jurufoto wedding ataupun yang komersial ke, yang bukan mengejar momen kan, macam wedding ke apa, dia ada momen-momen dia juga, tapi ada setengah momen tu kita boleh create balik kan. Contohlah gambar pengantin posing di pelamin kan, dia nak rushing macam mana kan, maksudnya kita boleh post sampai kita puas hati lah kan. Kita post dia, maksudnya lepas kita ambil satu shot, lepas kita bounce, kita boleh tunggu recycling tu, kita shoot lagi. Kita tunggu dia recycling full, kita shoot lagi kan. Bagi yang adik kakak yang tak tahu tu, recycling tu maksudnya waktu ataupun tempoh masa flash ni recycle full power balik. Maksudnya contohlah kita ambil satu shot ni, dia gunakan full power flash tu, bounce, kita terang. Lepas tu kita tunggu recycling lagi, full power, dia bounce, dia terang. Maksudnya exposure dia maintain tau. Tak sama macam kalau kita pakai orang kata apa, tak sama kalau macam kita shoot bounce tapi kita shoot laju-laju tau. Kalau kita bounce, kita shoot laju-laju, kebarangkalian shot yang kedua atau ketiga tu gelap. Sebab apa gelap? Flash ni tak cukup nak recycle tau. Maksudnya dia tak cukup masa untuk recycle dia punya power tu, supaya next shot tu cahaya dia keluarkan flash tu bukan lebih kuat lah, sama macam cahaya pertama. Tapi kalau kita direct flash, biasanya shot pertama, kedua, ketiga, kadang sampai 5 shot tu kan, maintain je cahaya tu. So untuk press photographer ataupun fotojurnalis, keutamaan dia memang untuk dapatkan momen tu lebih utama berbanding dengan gambar yang cantik tu. Ni bukan bermakna gambar-gambar tak perlu cantik kan, tapi momen tu lagi penting. So kalau gambar tu cantik dari segi shadow apa semua ngam kan, tapi momen yang kita nak tu terlepas, tak ada makna juga. Lebih baik gambar tu high shadow, tapi momen yang kita nak, keceriaan pemimpin tu tengah, mungkin dia tengah bagi sumbangan ke apa ke, ada benda reaksi muka ataupun gesture tangan ke, atau something yang buat gambar tu lebih menarik kan, ataupun menjadikan momen tu lebih menarik. Itu yang penting berbanding dengan soft ke tak soft ke light kan. Lagipun kebanyakan orang yang tengok paper atau portal online kan, kebanyakan orang yang tengok video saya ni mungkin minat foto lah kan. Kebanyakan orang yang tengok surat khabar ke ataupun portal online kan, dia bukannya pandang dari segi estetik gambar tu sangat. Ni kebanyakan tau kan, yang tengok video tentang foto, dah tentulah dia akan pandang dari segi nilai estetika foto tu. Tapi majoriti orang bila dia lebih tengok kepada momen gambar tu. Pasal tu kalau kita tengok sekarang ni, kalau gambar-gambar dalam surat khabar ke portal online ke apa ni, gambar tu pakai phone je, kadang blur, tak berapa nak jelas sangat kan, ada shaking, tapi momen yang dia rakam tu momen yang bagus. So gambar tu akan jadi viral tu maksudnya orang share lah benda tu kan. Orang tak kisah dah gambar tu gelap ke, gambar tu shaking kan. Contoh macam baru-baru ni ataupun sejak pandemik COVID ni, dan juga peristiwa banjir tu kan. Kalau kita tengok gambar-gambar yang netizen share tu, kebanyakannya gambar tu orang kata dari segi nilai estetika ataupun nilai seni tu taklah berapa sangat, tapi nilai story tu kuat. Macam orang sedang mengharung banjir, orang atas bumbung, kadang-kadang gambar yang rakam ataupun video tu pun bergoyang-goyang kan. Bukan pasal
bumbung tu bergoyang ataupun sampan tu bergoyang, tapi orang yang rakam tu dia bergoyang-goyang, tapi orang tak pandang sangat benda tu. Maksudnya orang tak kisah sangat pasal orang nak tengok story yang cuba nak disampaikan. Sama juga macam press, dia tak, kebanyakan orang tak tengok sangat. Belakang tu, maksudnya bila kita tengok buka paper ke apa kan, orang tak ramai orang lah yang akan fikir tentang gambar dia ni belakang dia, shadow dia kuat lah. Itulah tu orang tengok, gambar dia cantik lah, soft lah, tapi tak ada makna pun benda tu kalau tak ada story kan. So orang lebih akan tengok story tu lebih daripada gambar tu, daripada kecantikan nilai seni gambar tu. So macam saya beritahu tadi, bukanlah bermakna nilai seni tu tak penting kan, tapi keutamaan untuk fotojournalist story tu dulu. So kalau ada masa, kalau ada banyak masa, boleh je dia bound kan, tak ada masalah pun. Tapi kebanyakannya memang dia akan pakai direct lah benda tu. Dan sebab tu lah flash tu dibuat boleh bounce, boleh tepi kiri kanan kan. Kalau gambar, orang kata kalau maksudnya pengeluar flash ni tahu hasil gambar tu memang cantik kalau di bounce, memang dia akan buat flash macam ni lah. Maksudnya apa, tak payah, tak ada alternatif lain. Maksudnya memang flash ni akan bounce je, pasal gambar tu yang paling cantik. Pasal tu dah ada pilihan untuk juru foto, kita nak bounce boleh, nak direct pun boleh. So kalau memang gambar tu cantik kalau bounce, flash tu buat macam ni je lah. Maksudnya keluar kedai macam ni je, tak ada option lain lah. Ambil dinding tu, bounce kat dinding, bounce kat ceiling kan. Sebab tu adanya option tu direct flash tu. Sebab momen-momen yang perlu kita kejar tu lebih berharga daripada nilai seni itu sendiri. Dan bukanlah kita menyampingkan ataupun mengedepikan nilai seni itu, tak. Cuma untuk tengok keperluan lah kerja lah. Macam wedding ni lah, tentulah selain pada momen nikah ke, momen tarung cincin ke apa kan, masa posing tu, posing di pelamin tu, itu kita ada banyak masa. Maksudnya kita boleh tunggu kan. Lepas kita bounce tu, lepas kita shoot, kita bounce, bila sementara tunggu dia recycle tu, kita boleh arahkan pengantin tu sini pula. So dia tak ada masalah benda tu. So yang masa lebih kurang 10 tahun, 15 tahun dulu lah, kontroversi tu sebenarnya bukanlah kontroversi yang macam nak cari gaduh ke tak. Dia lebih kepada macam gurau je lah. Ada setengah orang tak faham, ada setengah orang faham kan. Ada setengah-setengah yang baru-baru, orang kata baru-baru terlibat dalam wedding ni, dia senior, dia kata kau nak ambil gambar, kau mesti bounce flash, baru dia cantik. Tapi budak baru tu pula tengok, tu brother yang ambil gambar press tu, tengok gambar ataupun tengok nampak dalam TV kebanyakan press tu direct je, okey je. Maksudnya betul ada yang kata dia orang tu tak pandai ambil gambar kan, ada ke ambil gambar buat direct, pasal ada reason dia. So kesimpulannya, reason kenapa juru foto press kebanyakannya guna direct, sebab dia nak rakam momen tu lebih penting daripada menghasilkan gambar yang orang kata soft shadow apa semua. Lagi satu, recycle time untuk flash ni dia lambat tu kalau kita bounce. Dan ada setengah fotografer dulu dia pakai ni extra battery pack untuk flash tu. Kalau pernah tengok lah, sekarang ni saya dah tengok jarang lah, dan jarang pun dah flash pakai flash kecuali kat daerah tertentu. Pasal apa jarang, biasanya dia boost ISO pergi 5,000, 10,000 kan. Masih lagi kalau untuk paper, untuk portal online ataupun untuk smartphone punya orang kata consuming kan, gambar tu boleh pakai lah kan, tak perlu nak flash pun. Betul, nak ambil gambar group foto ke apa kan. So itulah dia option dia. Maksudnya kita nak pakai direct flash ataupun bounce, tengok keadaan lah. Macam kalau keadaan tak rushing, macam wedding ke commercial ke apa, boleh je memang kita akan bounce lah, tak ada masalah. Tapi untuk kerja-kerja yang rushing, memang kita akan pakai direct flash lah. Macam saya sendiri, kalau saya cover meeting, saya akan bounce. Bounce ni misalnya kalau meeting round table ataupun meja yang macam oval kan, bounce tu dia akan bagi kawasan terang tu secara menyeluruh lah. Dan biasanya meeting ada masa sikit lah nak ambil kan. Tengok meeting lah, meeting macam mana kan. Kalau meeting peringkat tertinggi kabinet, itu kita pun tak boleh nak lama-lama sangat dalam tu. So kalau meeting peringkat jabatan ke ataupun peringkat yang kecil-kecil kan, kita boleh bounce. So bila bounce, suasana round table ataupun meja bulat ke apa kan, dia terang lah berbanding dengan event lighting lah. Maksudnya daripada atas turun ke bawah, semua kawasan tu terang. Berbanding kita pakai direct flash. So ada masa-masa tertentu memang kita akan pakai direct, dan ada masa-masa tertentu kita akan pakai bounce, tengok keperluan lah. Dan memang
Kalau dari segi cantik macam saya beritahu tadi lah, memang gambar bounce tu lebih cantik lah. Cantik sebab menghasilkan soft lighting dan juga background tu biasanya dia tak ada hard shadow lah. Itulah, sekian lah sedikit perkongsian tentang bounce flash dan direct flash. So kalau ada siapa yang tahu ataupun yang confused kenapa ada orang pakai bounce, kenapa ada yang pakai direct, so jawapan dia dah ada lah. Satu sebab dia, kesimpulan ni lah, recycle time tu, dan juga apa benda yang kita kejar, moment ataupun nilai estetika gambar tu sendiri. Apa lagi?